Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak masuk chapter 3 sebenarnya. Entity Relationship Modeling, ER Modeling. Okay. So, kita tengok dulu learning objective dia. Dalam chapter ni, student will learn the main characteristic of entity relationship component, how relationship between entities are defined, refined and incorporated into the database design. So daripada relationship between entity kita tu, macam mana kita nak letak dia, nak buat semua tu dalam database design process. And how ERD components affect database design and implementation. Dan the real world database design often requires reconciliation of conflicting goals. So sebenarnya sebelum kita proceed buat kita punya table, database kita dalam table tu, kita kena buat ERD dulu, Entity Relationship Diagram. Okay. So Entity Relationship Model ialah basic kepada ERD. ERD ni dia ada conceptual database as viewed by end user. Okay. Yang ni awak sebagai programmer, awak nak tunjuk dekat end user awak ataupun awak sebagai database designer, kita nak tunjuk macam mana database satu-satu sistem tu kepada user kita. Sebab user kalau kita bagi dalam bentuk table, dia tak faham. So kita nak cerita dekat dia, kita lebih senang tunjuk dalam bentuk ERD. So database main component kita ada entity, attribute dan relationship. Yang ni saya dah explain dalam topik sebelum ni, kena alert yang mana entity, yang mana attribute. Okay. So entity refers to the entity set and not a single entity occurrence. So entity dekat sini ialah satu set of entity ya. Okay. Attribute ni ialah karakteristik kepada entity tu. So kita ada required attribute, maksudnya attribute tu kena ada value, tak boleh ditinggal kosong. Kemudian optional attribute, tak ada pun tak apa. Dalam table awak tu, dia tak ada value, kosong. Yang tu pun boleh terima. Domain set of possible values for a given attribute. Apa yang possible untuk attribute tu. Value yang possible untuk attribute tu. Kemudian kita ada identifier, one or more attributes that uniquely identify each entity instance. Yang ni contohnya primary key, boleh jadi identifier. Okay, so inilah contoh attribute kepada student entity. Dalam ER modeling, kita ada dua jenis model, iaitu chain model dan crossfoot model. Biasanya saya guna yang ni. Okay, ini entity kita ada kat sini ialah student, dan attribute ialah dekat sini dia cakap karakteristik kepada entity tu. Jadi apa yang kita kena ada untuk entity tersebut. So entity student kita ada student last name, student first name, student initial, email dan phone. Ni ialah attribute. Okay, attribute pun dia ada banyak. Composite identifier, primary key composed of more than one attribute. Yang ni pun saya dah explain dalam chapter key tu, ya, dalam nota saya sebelum ni. Composite identifier ni maksudnya untuk attribute tu menjadi primary key, dia kena combine dua atau lebih attribute supaya untuk menjadi primary key. Okay, composite attribute that can be subdivided to yield additional attribute. Composite attribute ni maksudnya attribute tu kita boleh pecah-pecahkan lagi. Contohnya kalau address. Okay, address kita ada address, city, postcode, state contohnya. Okay, ini attribute satu attribute, dua attribute, tiga attribute, empat attribute. Okay, contohnya untuk entity, student, address. Okay. Dekat address ni kita boleh pecahkan lagi line 1, line 2. Biasa kan tengok address macam ni kan. Okay, ini kita panggil composite, yang ni composite attribute. Attribute ni dipecah-pecahkan lagi. Okay.
Simple attribute, attribute that cannot be subdivided. Contohnya yang ni lah city. City untuk address ni kita tak boleh nak pecah-pecahkan dah. Okay, kemudian single value attribute. Attribute that has only a single attribute. Attribute yang ada satu attribute je. Ada value, satu value. Kemudian kita ada multi-value attributes. Attribute that have many values. Okay, contohnya multi-value attribute ni. Car. Okay, car. Kita tengok kat sini, car. Dia ada car color. Car color, okay. Multi-value attribute, kita kata car color ni ialah multi-value attribute. Kalau kat sini dia guna garis dua macam ni. Ialah sebabnya color kita boleh pecah-pecahkan lagi. Car, dia boleh jadi warna blue, boleh jadi warna yellow, kan. Sebuah-sebuah kereta tu kita tak tahu. Ataupun red, kan. Dia boleh ada banyak-banyak value dalam attribute tu. Okay. Kemudian multi-value attribute. Sama macam saya cerita tadi. Kemudian kita ada derived attribute. Derived attribute ni ialah value yang kita derivekan daripada attribute kita. Maksudnya kita dapatkan attribute tu daripada attribute yang sudah wujud. Deriving using an algorithm ataupun calculation. Okay. Tengok contoh dekat sini dia ambil age, employee age. Maksudnya dekat dalam database kita tu kita tak perlu nak simpan, kita tak perlu nak key in age kepada employee tu. Sistem kita akan kira sendiri melalui sini. Bila kita dah masukkan employee date of birth, sistem kita automatik akan kira age orang ni. Okay, advantage and disadvantages of storing derived attribute. Okay, apa kebaikan dan keburukan derived attribute ni? Kita tengok. Kalau advantage dia, dari okay, kalau store ni maksudnya bukan derive. Maksudnya umur tadi kita dah siap-siap simpan dalam sistem kita. Okay, advantage dia save CPU processing cycle. Sebabnya CPU kita tak perlu bekerja untuk identify umur employee tadi. Kita dah siap-siap key in dalam sistem. Okay, so dia tak payah nak calculate, dia ambil je. Save data access time. Sama juga sebab data tu dah ready, so dia boleh ambil je. Data value is readily available. Can be used to keep track of historical data. Apa-apa kita nak check nanti, kita boleh guna data yang telah disimpan tadi. Okay, kalau kita tak simpan, kita save storage space. Kita jimat space lah. Contohnya kalau company tu ada 10,000 employees. Awak imagine berapa banyak space yang kita perlukan hanya untuk simpan umur. Computation always yields current value. Okay, yang ni pun sama. Kalau kita tak simpan umur employees tu dalam sistem kita dan kita minta sistem kita untuk calculate, value tu akan selalu up to date. Contohnya hari ni 1 bulan 1 2001, automatic umur employee tu dah berubah, kan, sebab dah tahun lain dan dia calculate minus dengan tahun lahir dia. Kalau dekat sini, dekat kalau kita store value tu, kita kena ubah lah tarikh umur seorang-seorang tu. Okay, sebab dia bukan calculate, kita dah simpan, kita dah type, kita dah tetapkan dalam tu. Okay, kemudian disadvantage dia, require constant maintenance to ensure derived value is current. Nah, macam ni lah, macam tadi lah saya cakap, kita kena selalu maintain sistem kita supaya value tu up to date. Especially if any values used in the calculation change. Okay, yang ni. Kemudian disadvantage dia, uses CPU processing cycle sebab dia kena calculate, dia kena buat kerja. Increase data access time, dia kena tunggulah sikit sekejap, tapi biasanya user tak notice pun benda ni. Dan juga adds coding complexity to queries. Susahlah sikit sebab dari segi coding tu susahlah sikit sebab kita nak kena ajar sistem tu untuk calculate umur orang tu. Okay. Kemudian kita ada relationships pula. Okay, yang ni kita berbalik kepada yang tadi.
supaya awak tak lost. Dalam ERM, kita ada database main component kita ialah entity, attribute dan relationship. Kita dah cover entity, kita dah cover attribute. Now, we are going to see what do we have in relationship. Okay, jom tengok. Mana? Okay. Relationship ialah association between entities that always operate in both direction. Relationship ni ialah perhubungan antara dua entiti. Contohnya student dengan kelas. Macam tu contohnya. Participants ialah entiti yang participate dalam relationship tu. Okay, contohnya student, enroll, course. Okay, so participant kita kat sini ialah student dengan course. Connectivity describes the relationship classification. Cardinality expresses the minimum and maximum number of entity occurrences associated with one occurrence of related entity. Yang ni cardinality, connectivity ni saya rasa saya dah explain dalam video chapter lepas. Okay, yang ni lah one to one, one to many. Okay, so kalau kat sini kita boleh tengok professor, teachers, classes. Satu professor boleh ajar up to 4 classes. Kan? Okay. Dan satu kelas ni hanya diajar oleh satu professor sahaja. Existent dependence. Existent dependence ni ialah entity, satu-satu entity ni dia wujud dalam database hanya bila dia berkaitan dengan entiti yang dah wujud. Ada satu entiti yang dah wujud. Macam mana cakap, saya tunjuk contoh Contoh sekejap lagi. Kalau entity independence ni, dia exist apart from of all related entities. Maknanya dia wujud je lah. Dia tak bergantung kepada siapa-siapa. Existent independence. Okay. Dia wujud, dia tak bergantung. Kalau yang ni dia nak wujud, dia bergantung kepada satu entiti lain. Yang ni kita panggil strong entity. Yang ni kita panggil weak entity. Okay. Saya tunjuk contoh senang. Okay. Weak entity. Oh, okay. Yang ni weak relationship. Awak jangan confuse Yang ni kita cerita tentang entity. Yang ni kita cerita relationship. Okay. Pause kejap. Entity. Okay. Entity. Kita masuk dekat relationship sekejap. Relationship strength. Ada dua. Weak dengan strong juga. Weak ni bila primary key of related entity does not contain primary key component of parent entity. Okay, kita tengok contoh weak entity. Weak relationship yang kita juga refer dia sebagai non-identifying. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita ada course dengan class. Course generate class. Okay, dia pakai garis putus-putus ni sebabnya dia weak relationship. Dia kata dekat sini primary key related entity does not contain primary key component of parent entity. Yang ni parent. Yang course ni parent. Sebabnya kelas ni hanya akan wujud, entity kelas ni hanya akan wujud bila adanya course ni. Okay? Betul kan? Contohnya awak ICT 501. Kelas kelas D. Okay? Kelas F. So, kelas awak ni hanya akan wujud bila adanya subjek ni. Okay, lepas tu kita tengok pula. Okay, dia kata yang ni weak sebabnya primary key dia ni, primary key related entity. Yang ni ialah, kelas ialah related entity. Primary key dia tidak mengandungi key daripada parent entity. Okay, ni primary key dia ialah class code. So, daripada dia sama juga case. Yang ni ialah strong relationship between course and class. Yang ni identifying. Kita boleh identify. Macam mana dia buat? Dekat kelas ni, dia ambil primary key yang ni. Letak dekat sini. Dan primary key untuk kelas ialah combination of these two attribute. So, bila awak ada course code dengan class selection, awak tahulah ini ialah kita bercakap tentang refer kepada kelas yang mana-mana. Okay, faham tak? Kalau tak faham nanti tanya saya balik.
Okay, kita berbalik kepada weak entity. Yang tadi relationship, weak and strong relationship. Sekarang kita nak tengok weak entity. Okay, syarat weak entity ni, macam apa entity yang kita nak cakap dia ialah weak entity ialah dia existent dependent. Kewujudan dia bergantung dekat entity lain. Has a primary key that is partially or totally derived from parent entity in the relationship. Dia ada primary key daripada parent relationship. Database designer determines whether an entity is weak based on business rule. Dia tengok business rule nanti, kita tahulah yang tu weak ataupun lemah. Okay, ini contoh weak entity. Okay, employee has dependent. Dependent ni ialah kita boleh cakap spouse lah contohnya. Okay, dependent ni macam terms dalam database lah, confuse sikit. So, saya panggil spouse lah, pasangan dia. So, kita, okay, ni kita ambil contoh ERD untuk satu company ni. Company ni ada employee dan employee ada spouse. Okay, husband ataupun wife. So, kita kata yang kat sini ni, dia ialah weak entity sebabnya kewujudan entity ni bergantung kepada yang ni. Kalau tak ada employee ni, spouse ni tak akan wujud dalam database ni. Okay? Okay, ni contoh weak entity in strong relationship. Kemudian kita nak tengok relationship participation. Kita ada dua, optional ataupun mandatory. Okay, untuk optional, dia kata one entity occurrence does not require a corresponding entity occurrence in a particular relationship. Okay, kita tengok contoh senang Okay, ni saya rasa awak dah tahu ni, zero to many, one to many, one to one, zero to one. Okay. So, kita tengok dekat sini, dia kata class is optional to course. So, tengok kat sini, zero or many. So, class ni, dia optional untuk course ni. Maksudnya, class ni zero ke, class ni many ke, dia tak akan bagi efek dekat course ni. Course ni, entity course ni tetap wujud. Okay. Okay, dekat sini, course and class in mandatory relationship. Okay, kalau yang ni, one to many. Maksudnya, kelas ni, course ni mesti kena ada satu kelas ataupun banyak, lebih daripada satu kelas. Maknanya mandatory. Setiap course perlu ada kelas. Okay, kalau yang ni mandatory. Sebab tu dia cakap tadi, semua benda ni bergantung kepada business rule awak. Kita nak tengok macam mana cerita klien tu. It depends on the cases. Okay, yang ni dia ada pilihan. Kelas tu nak wujud ke tak untuk satu-satu course tu. Okay, so that is optional or mandatory. Kemudian kita ada relationship degree. Kita ada 4. Unary, recursive, binary and ternary. Okay, yang ni pun saya tunjuk contoh lah. Unary ni 3 types of relationship degree. Okay, unary ni dia sama-sama dia. Binary bila ada membabitkan 2 entity. Ternary 3. Conceptual, okay, sama je ni. Cumanya cara dia letak ni lain. Antara conceptual dengan logical. Okay, kita tengok contoh recursive. Okay, recursive ni maksudnya dia sama-sama dia dalam tu je. Employee ni mesti banyak kan. Okay, contohnya nombor ID employee 1001, 1002, 1003. So 1004 is married to 1001. So relationship dia ialah recursive. Maknanya dalam entity yang sama. Okay, associative entity, also known as composite of bridge entity, used to present many-to-many relationship between 2 or more entities. Okay, yang ni saya dah explain dalam video sebelum ni, yang saya dah lukis gambar-gambar macam ni untuk many-to-many dan apa nak buat bila terjadinya case many-to-many tu. May also contain additional attribute that play no role in connective process. Okay, yang ni semua saya dah cerita.
main point dia semua dah ada dalam video tu. Boleh tengok yang tu balik je. Converting many to many relationship into one to many relationship. Okay, yang ni pun dah ajar. Okay, last sekali kita ada developing an ER diagram. So, ni ialah macam mana awak nak start buat ER diagram awak tu, ERD. First kali awak kena create a detailed narrative of organisation, description of operation. Maksudnya kalau awak buat bookstore contohnya, awak kena tulis dengan detail cerita macam mana proses perjualan buku di satu company tu berlaku. Kemudian awak identify business rule based on the description. Daripada cerita tadi, daripada description tadi, kita cari dekat mana business rule. Dan bila dah ada business rule, kita boleh cari main entity dan apa relationship between the entities. Semua yang ni kita ambil je daripada business rule kita. Kemudian kita develop initial ERD. And then identify attribute, primary key yang untuk describe entity kita, revise and review ERD untuk tengok proses kita, key kita, entity attribute kita, relationship semua tu betul ke tak. Okay. Okay, yang ni ialah contoh-contoh ERD untuk First Tiny College. Nama college dia First Tiny tu ya. Ni ialah ERD dia. So, kalau kita tengok kat sini pun dia pakai garis putus-putus, which means weak kan. Sebabnya dia bergantung. School ni hanya akan wujud bila ada profesor dan department ni hanya akan wujud bila ada school. Kalau tak ada school tu, department ni tak ada. Dia tak boleh jadi profesor dengan department ini, tak boleh. Okay, so dia bergantung. So, bila bergantung ni, bila dependence ni, dia ialah weak. Okay, contoh-contoh ni awak tengok je lah. Database design challenges, conflicting goals. Yang ni pun awak baca je. Okay, that's all for this topic. ERD ni tak habis lagi, ada sikit lagi. Saya akan sambung dalam next chapter.